maghrib khas yang bakal disampaikan oleh Prof pada malam ini. Dan tajuknya, kalau tak silap lah, kalau seperti yang mana ditetapkan, kalau tak ada perubahan, Al-Quran dan Sains. Betul tak? Al-Quran dan Sains. Bukan ada perubahan. Ya, sama Al-Quran dan Sains. Jadi seperti mana yang kita maklum, dalam Al-Quran ni isi kandungannya selalu luas, dan salah satu cabangnya ialah sains. Banyak menceritakan tentang kejadian alam, kejadian manusia. Dan saya suka sebut ayat daripada surah Yasin yang selalu kita baca pada malam Jumaat, ayat 38 hingga 40 yang ceritakan tentang putaran matahari dan juga bulan, di mana bulan dan matahari ini dia berada pada orbit yang tersendiri. Ayat 38 hingga 40 yang berbunyi, wal qamara wasyamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdirul azizil alim wal qamara qadarna manazila hatta 'ada kal wurjunil qadim la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wa la laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Itulah dikurang maksudnya, di mana diceritakan bahawa bulan tetap pada orbitnya dan matahari juga tetap pada orbitnya, dan matahari ini tak mungkin dapat mengejar bulan. Begitulah lebih kurang maksudnya. Saya pun tak pandai juga, Prof. Saya cikgu sains kalau dah. Jadi mungkin Prof dapat merungkaikan lebih banyak mengenai Al-Quran dan sains pada malam ini. Tanpa buang masa, kalau saya cerita panjang lagi nanti tak ada modal pula Prof nanti makan ni. Jadi saya dengan sukacitanya menjemput Prof Dr. Nur Muhammad Nur untuk menyampaikan kuliah pada malam ini. Dengan segala hormat yang dipersilakan. Bahkan sebenarnya kita bukan hanya akan bersyukur kepada Allah Ta'ala sebab kita ni boleh datang sini. Kalau kita bayangkan sama ada kita sehat atau tidak sehat sekalipun, sebahagian dari kita mungkin ada yang duduk di luar sakit. Tetapi Alhamdulillah kita boleh bangun dan kita boleh mengucapkan syukur pada Allah, kita boleh bertambah. Itu satu perbezaan yang sangat besar. Sangat besar. Walaupun kita rasa macam mana saya nak kata, kadang-kadang saya sendiri pun kita bangun pagi, kita rasa macam saya akan bekerja, saya rasa saya akan pension lama lagi, seolah-olah kita lupa akan kematian. Allah ingatkan kita dalam Quran, dia kata Allazi ja'ala lakum muqim, dialah Allah menjadikan kamu daripada tanah, summa qada ajala
kemudian ditentukan satu ajal, atau ajal maksudnya tempoh waktu. Wa ajalu musamman indahu, satu tempoh waktu tertentu di sisi. Wa antum tanzurun, tapi kamu masih ragu. Rasulullah SAW kata, inna mauta baghtatan, sungguhnya maut itu datang mendadak. Di ofis saya sejak 2 minyak di belakang ni, banyak sahabat saya atau orang sekeliling kita meninggal tiba-tiba aja. Ya, kita rasa macam tu. Dan banyak kalau orang lelaki lah ni dia panggil sudden death, kan? Tiba-tiba meninggal mungkin sebab sakit jantung, pressure dan so on so forth. Tapi apa perbezaan? Tahukah kita, sedarkah kita di antara mati dan hidup itu satu perbezaan yang sangat besar. The moment kita mati, saat kita mati, kita meninggal dunia Allah Ta'ala, apabila dah nyawa sampai ke kerongkongan dan Allah mengambil nyawa kita, di kala itu kita tidak ada ruang untuk menyatakan taubat. Apatah lagi di antara kita, sebahagian besar mungkin terkejut, aku dah sampai dah. Sedangkan Allah kata tadi kan, summa qada ajala, sungguhnya saya, tuan-tuan, anak-anak sekalian, sudah ada satu tempoh waktu tertentu yang kita sendiri tak tahu. Nobody knows. Ada orang mungkin meninggal ketika umur 70 tahun, 80 tahun, ada orang meninggal 50 tahun, ada orang meninggal 18 tahun. Tiba-tiba buat motor, accident, terus meninggal. Kali-kali sedar, ya Allah, Tuhan aku sebenarnya aku telah berada di alam yang lagi satu. Apa dia, tuan-tuan, kita hilang peluang untuk bertaubat pada Allah Ta'ala. Kita masuk dalam alam yang hopeless. Maksudnya kita bila kita meninggal saja, kita ni tak boleh buat apa. Kita tak boleh buat apa. Tapi kalau selagi kita hidup, kalaupun kita sakit sekalipun, terlantar sekalipun, kita masih lagi boleh bercakap, ya Allah, sebenarnya aku ini banyak buat salah pada Engkau, ya Allah. Aku mohon ampun, ya Allah, aku bertaubat. Dan Allah tu Ghafurur Rahim, Maha Penerima Taubat. Cuba kita bayangkan keadaan itu. Kalau kita pada hari ini tiba-tiba meninggal dulu, apa nak jadi pada kita? Jadi itu saya menyeru diri saya sendiri dan tuan sekalian, mana kita bersyukur dengan Allah Ta'ala, kerana kita masih hidup dan mengambil peluang hidup ini untuk kita menyatakan kepada Allah akan taubat atas segala kesalahan kita. Mana ada manusia yang tidak bersalah? Kita keluar saja, kita melihat kiri kanan, kita bercakap, kadang-kadang sentiasa dalam keadaan yang melakukan kesalahan pada Allah. The moment kita mati saja, segala amalan kita habis. Iza mata indul adam, apabila mati anak Adam ini, inqata'a amalu, putus amalannya illa salis, kecuali 3. Pertamanya sedekah terjadi, keduanya ilmu yang bermanfaat, dan ketiga anak yang soleh. Cuba bayangkan, kalau kita telah meninggal dunia pada saat ini, tak ada apa-apa lagi. Tak boleh nak buat apa dah. Dan kita mengharapkan ihsan Allah, dan kita juga mengharapkan ihsan orang lain untuk minta ampun dan kita. Cuba kita bayangkan, kita sendirilah, kita rasa kita ni dah bayar, kita ni dah sedar, kita ni selalu pergi masjid. Macam mana kita dengan mak bapa kita? Mak bapa kita yang pertama yang telah meninggal dunia, ada hari-hari, ada setiap waktu kita doa dekat dia, ya Allah, ampunkan mak bapak kita. Saya mengaku, saya sendiri kadang-kadang bukan, kalau tidak pun, kalau kita ni jadi solat ini, kadang-kadang kita waktu solat dalam kita doa, Allahumma ighfir lana wa walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu. Kan kita doa kat dia. Masa lepas solat, berapa minit kita ini? Mungkin setengah saat, setengah minit, atau lebih sedikit saja. Artinya, selepas itu apa kita buat? 24 jam masa berlalu, sedangkan mak kita tak boleh buat apa dah. Hopeless. Bapak kita hopeless. Cuba kita bayangkan kita berada dalam suasana begitu. Kita pun begitu. Besok anak-anak kita pun, dia pun sibuk dengan dunia dia, sibuk dengan kerja dia, sehingga mana dia nak berdoa kat kita pun sangat. Dunia mazratul akhirah, dunia ini ladang akhirat saya. So kita menyeru pada diri saya sendiri bahawa
marilah kita mengambil kesempatan setiap saat yang ada. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala akan usaha yang Allah bagi kita, yang kita boleh ada peluang lagi. Ya Allah, alhamdulillah kesalahan, supaya kita bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan yang qalbin salim. Yang mana atas Allah qalbin salim, iaitu orang bertemu dengan Allah berkenan itu salim dan sejahtera. Tuan-tuan dan puan sekalian, itu di antara introduction yang saya nak cakap. Sebenarnya ketika Dr. Hamid menjumpa saya masa bagi mengenalkan diri di UiTM, dia kata kita boleh bagi tazkirah. Dia kata boleh lah sikit-sikit. Saya pun tak tahu apa tajuknya sebenarnya. Saya tak tahu apa tajuk yang dia nak bagi. Dia nak suggest pada saya. Dr. Hamid di sini ya? Ada ke belakang kan? Saya pun tak tahu apa tajuk. Tiba-tiba Dr. Wan hantar kat saya Islam dan Al-Quran kan? Sebenarnya Islam Al-Quran ni satu tajuk satu buku yang saya tulis juga dengan sahabat saya daripada UKM. Alhamdulillah, Quran ini memang kita belajar banyak di mana dia merupakan satu kitab menceritakan pasal akidah, kitab menceritakan pasal segala-galanya kebianan di Indonesia yang menyatakan segala sesuatu, termasuk sains. Tetapi kalau kita nak explain dengan penuh yakin, dia susah kalau nak cakap macam ni kan. Dia kita kalau ada penerangan yang jelas boleh buktikan kebenaran Al-Quran. Tetapi saya mohon sedikit untuk vary daripada daripada tajuk ini. Bukan saya tak nak cakap tajuk ini, ujung-ujung nanti saya akan cakap pasal tajuk ini. Tapi saya mengambillah satu tazkirah yang biasa, yang saya ambil peluang ini untuk bercakap kepada kita. Sebab saya rasa di antara kita, hatta anak-anak kita sendiri banyak kali dah mendengar tazkirah kan. Saya cuba tanyalah, saya minta maaf, agaknya siapa di antara kita yang pertama kali dengar tazkirah atau pertama kali mendengar ceramah? Tolong kan? Hampir tak. Betul. Terutama usia-usia macam kita ni kan, dah dekat 50, dekat 60 kan, iaitu usia-usia yang sangat-sangat hampir lah. Maksud kata umur dia Siti dan Wasab'in kan, 60 hingga 70 kan, itu average lah. Apa yang saya nak cakap sebenarnya, inilah bukan kali pertama kita menyampaikan tazkirah. So cuba kita tengok sahabat Rasulullah SAW. Sahabat Rasulullah SAW, kita tengok daripada Sayyidina, kita ambil 4 orang, kita ambil Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar ni daripada kecil, daripada kita tengok dia memang manis. Kita tengok sejarah dia lemah lembut, dia tak pernah minum arak. Selain daripada Rasulullah SAW, orang yang tak pernah minum arak daripada kecil lah Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sangat baik, pribadi pun baik. Kemudian apabila dia menerima Islam, kita pun tahu dia mendermakan seluruh harta dan banyak kebaikan yang kita tak boleh nak imagine Abu Bakar selepas Rasulullah SAW. Di kala mana orang lain tak percaya dengan Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj, orang nak padankan muka Abu Bakar ni, orang jumpa ya Abu Bakar, hari ni kita lebih kurang, hari ni kita dengar orang yang boleh pergi ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, turun balik dan balik ke Mekah ni dalam satu hari. Masa tu tak logik, masa tu tidak ada sains kan. Orang tak tahu lagi ilmu sains masa tu. Pada masyarakat ketika itu biasa macam tak logik kan. Lalu Abu Bakar jawab apa? Abu Bakar dia jawab, dia tanya dulu siapa yang cakap. So sebenarnya orang Quraisy ni tunggu sesaat ketika itu kan, dia suruh je Abu Bakar ni, sebab Abu Bakar ni penyokong Rasulullah SAW yang sangat kuat. Maka dia tunggu di saat itu apa yang Abu Bakar dia jawab. So dia, sebab apa? Bila dia kata saja, dia kata siapa yang cakap tu, wah, this is my peluang lah kan, inilah saya nak cakap. Lebih kurang kalau cakap Melayu ni, siapa lagi? Saya faham lah kan. Muhammad lah pun dia cakap benda-benda garut ni. Siapa jawapan Abu Bakar? Abu Bakar jawapan dia kata, kalau lah yang bercakap itu Muhammad, bahkan jauh daripada tu, maksud saya tak payah cakap jauh tu kan. Dia betul orang yang sami'na wa ata'na, jelas sami'na wa ata'na, dia dengar dan dia percaya, dia terima
Iman dia macam tu sekali. Abu Bakar ni sangat hebat orang. Walaupun tak logik masuk akal sebab dia beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulnya. Apa yang disebut oleh Allah melalui Rasul yang dan nothing is mustahil. Tak ada yang mustahil. Dan dia beriman dengan itu. Itu Abu Bakar. So kita tengok Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal rahimahullah alaihi, bila dia asalnya ni kan dia hamba. Bila dia masuk Islam, dia mendengar Islam, Rasul ajar dia, Qul huwallahu ahad. Allah itu Esa satu. Dia dengar sekali. Dia menerima, dia beriman. Kemudian tu dia menggunakan istilah ahad, diseksa dan sebagainya. Nak beritahu ni, dia tahu sekali. Dia terus beriman dan beramal. Ilmu tak banyak pun. Itulah sebenarnya. Sehingga bila dia azan ketika Rasulullah dah tak ada, balik ke Mekah, semua orang menangis. Walaupun dia hitam, tidak punya paras yang menarik, tapi Sayyidina Bilal ini mengingatkan manusia kepada Rasulullah SAW. Itu Sayyidina. Kita ambil pula Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni orang yang masa dia sebelum Islam, masa saya belajar di sekolah dulu, dia memang, kita pun tahu dia seorang yang sangat ganas. Sangat ganas, sangat garang. Dia tukar je dia punya serban ni, yang putih ni, seminggu saja merah semua. Sebab dia pancung orang, dia bunuh. Dia begitu gagah, kuat dan pemaham. Bahkan Rasulullah SAW ketika itu dia nak bunuh dia. Okay, sebelum saya bercerita pasal tu, ketika dia selepas Islam, yang cerita Isra' Mi'raj ni, orang nak kenakan dia pula. Abu Bakar tadi dia jawab macam tu kan. Orang jumpa dengan Sayyidina orang panggil Rasulullah kan, orang dah beriman ni, dah beriman pada Allah Ta'ala, tetapi apabila Isra' Mi'raj berlaku, ialah penapisan di antara orang benar-benar beriman dengan dia. Orang yang fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Mereka yang hatinya berpenyakit, fazadahumullahu marad, maka Allah tambah. Contohnya macam dia ditanya, ya Muhammad, aku boleh percaya pada engkau. Dia ni asalnya beriman kan? Dia kata, aku boleh percaya dengan engkau kalau kau boleh pergi daripada Mekah kepada Masjidil Aqsa, naik ke atas, turun ke bawah dan balik ke Mekah dalam masa 1 malam, dengan satu syarat, dengan 2 syarat. Kau cuba buat. Dia kata, pertama kau angkat kaki sebelah kanan kan, tanpa meletakkan kaki sebelah kiri. Dan betul dengan Rasulullah SAW ni, ya Allah, baik Rasul. Dia angkat kaki dia buat, dia angkat kaki dia buat. Itu apa lagi? Dia kata itu syarat tau. Syarat kedua, dia kata kau angkat kaki sebelah kiri engkau tanpa meletakkan kaki sebelah kanan. Tonton, bayangkan, dia suruh Rasulullah macam budak-budak. Kau angkat kaki sebelah kanan, dah terangkat dah. Dia kata angkat kaki sebelah kiri, kemudian tu tanpa meletakkan kaki sebelah kanan. Apa Rasulullah jawab? Rasulullah kata, aku tak boleh buat. Dia kata, ya Muhammad, kalau yang tu pun kau tak boleh buat, macam mana kau nak buat? Pergi sebelum tu menghabari dan 1 malam. Rasulullah SAW jawab kat dia, kau nak tahu kenapa aku boleh buat, boleh Isra' dan Mi'raj dan tak boleh buat apa yang kau semua ni? Jawapan dia katanya kepada Umar. Lalu orang ni dengan bangganya pergi jumpa Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bangga dengan Umar sebab dia nak memadankan muka sahabat Nabi kan. Dan sahabat ini Rasul yang kau agung-agungkan sangat, mengarut dia cerita orang ni. Dia jumpa dengan Sayyidina Umar, dia ceritalah Umar apa yang dia buat pada Rasulullah SAW. Tahu Umar buat apa dia? Siapa pernah dengar cerita? Umar cabut pedang lepak bancung badan dia mati terus. Sehingga keluarga dia datang tanya Umar, Umar dia datang pada engkau, pada Muhammad, suruh kau explain, beritahu dia macam mana Muhammad dia tak boleh buat benda tu tapi boleh buat Isra' Mi'raj. Dia kata yang bercakap itu Rasulullah. Kalau dia pun kau tak percaya, dia explain pun kau tak boleh nak terima, apatah aku.
Aku orang biasa kata, aku pandai explain ni lah cara aku explain. Cara umat Islam tu dia pancung pada sebab mana dia tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Itu Sayyidina Umar sangat garang. Tetapi ketika mana Sayyidina Umar sebelum Islam, dia sangat marah kepada Rasulullah ketika itu, seolah-olah Rasulullah memperandakan masyarakat. Dia marah ni, on the way tu ada orang tahan dia, takut dia. Dia kata, ya Umar, kalau kau nak marah sangat dengan Muhammad dan bunuh dia, dengan Muhammad dia tanya dulu kan nak pergi mana, dia kata kau nak bunuh Muhammad. Kalau kau nak bunuh Muhammad ni, kau pergi settle masalah tadi. Kau tengok adik kau dah settle. So masa dia pergi melihat adik dia tu, dia dengar adik dia membaca surah Toha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa inna tazkiratan liman yakhsha. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Quran ini kepada kamu untuk membuat celaka, buat menyenang ini. Inna tazkiratan liman yakhsha, melainkan untuk mereka yang takut. Sayyidina Umar segarang-garang dia dengar ayat ni, berubah diri dia. Dia jumpa Nabi Muhammad SAW itu masuk Islam. Dia masuk Islam, dia berubah perangai, dan kita tahu bagi apa. Turning point. Kemudian tu Umar juga menjadi salah satu khalifah yang dia rujukan. Dia berubah terus. Daripada seorang yang sangat negatif, 360 darjah lah. Kalau ada 1000 darjah pun kita boleh cakap 1000 darjah. Turning point dia berubah terus. Dia ada sini orang yang ketiga. Orang yang keempat saya nak bawa contohnya ialah Sayyidina Khalid bin Walid. Dia panglima perang, tak pernah kalah, sangat terkenal. Satu hari dia menjadi imam. Masa Rasulullah SAW tak ada, orang lantik dia jadi imam. Biasalah kan. Bila jadi imam, dia baca surah Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu. Lepas tu dia tersasul-sasul. Dia tak boleh meneruskan, dia tak ingat. Lepas dia tak ingat tu, lepas habis semayang tu, dia pun minta maaf pada jemaah. Dia kata, dia minta maaf, dia tersasul baca Quran. Itu dia cakap. Dia kata, syaghalni jihadu 'anil Quran. Aku ni disibukkan oleh jihad, berperang, daripada mengingat Quran. Apa yang saya nak bawa? Apa yang saya nak tunjukkan? Certain sahabat ni sebenarnya kerana sibuk kerana perkara tertentu, dia pun tak sempat nak hafal Al-Quran. Saya rasa di antara dalam diri kita ni, hampir kesemuanya boleh baca surah ini dengan baik, tak? Tapi apa beza kita dengan sahabat? Saya bawa 4 contoh sahabat. Sahabat ini dia dapat Islam, dia berubah pada diri. Kita dengar ceramah berkali-kali. Meaning to say, ada sahabat yang banyak ilmu, ada sahabat yang tahu sikit, ada sahabat yang tahu. Tapi semua mereka ini dapat diamal dan berubah. So saya nak membawa satu kita muhasabah diri. Betul, alhamdulillah, berada di dalam majlis ilmu sangat penting. Tazkirah sangat penting. Pergi sekali betul sebab hati manusia ni mudah kotor dan mudah terlupa, kan? Manusia ni dia makan nasi, masa dia nasia, dia makan kataan terlupa. Tapi apa yang lebih penting bukan berapa banyak kalinya kita dengar. Tapi sejauh mana kita mengambil apa yang kita dengar, lalu kita berubah. Sebab kita ini manusia yang ditanya oleh Allah Ta'ala. Allah tanya dalam Quran, kita baca Quran, afahasibtum annama khalaqnakum abasa. Apakah kamu mengira annama khalaqnakum abasa, kami ciptakan kamu ni suka-suka, bisa saja? Allah tanya kita. Wa annakum ilaina la turja'un, dan kamu kepada kami tidak akan kembali, tidak akan ditanya. Tetapi Allah juga menjawab di dalam Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan dijadikan jin dan manusia kecuali untuk
menyembah Aku, untuk beribadah, untuk taat. Allah juga beritahu kita, wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal semisal zarah atau lebih kecil daripada yang baik itu, yarahu, dia akan melihatnya. Atau kita membuat satu amalan yang kecil, lebih zarah pun yang jahat, yarah, kan yarah, dia akan melihatnya. Kita akan melihatnya. Pada satu hari Allah kata, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari yang afwahihim, mulut kita ini akan dikhatam, akan ditutup. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan berkatalah tangan-tangan mereka dan akan menjadi saksilah kaki terhadap apa perbuatan yang kita lakukan. Akan sampai hari itu. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im, sebenarnya Allah akan menanyakan setiap nikmat yang kita terima dia. Nikmat pandai kita, nikmat harta, nikmat sehat, sebagainya nikmat kita akan. Dan inilah tujuan utama Al-Quran untuk datang kepada manusia, untuk memberitahukan kita kan, kita ni kat mana, kita ni siapa, kita nak lepas tu ke mana, supaya kita jangan terkejut di kalau mana kita meninggal dunia. Allah. Kita sangat bertuah tuan-tuan, kita sangat bertuah, kita masih di sini. Walau bagilah tahu sahabat kita yang walaupun dia sakit, kita sakit sekalipun kat rumah terlantar pun, tapi kita still bertuah, sangat bertuah sebab kita ada peluang. Dia di antara dua, hidup dan mati ini satu yang sangat berbeza. Bila kita meninggal dunia, kita bertemu dengan Allah, kita sangat hopeless, tak boleh buat apa. Dan Quran banyak menceritakan orang yang meninggal dunia ini, ada antaranya cakap, ya laitani kuntu turaba. Aduhai, alangkah baiknya aku ni turab, tanah saja tak pernah jadi manusia. Ada yang kata, ya Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, ya Tuhanku, aku Rabbana absarna, aku dah lihat, kami dah lihat ya Allah. Wa sami'na, kami dah dengar ya Allah. Farji'na na'mal salihah, balikkan kami ke muka bumi, na'mal salihah, saya kami beramal salih, kami ubah, kami tukar perangai. Ada orang cakap macam tu, tapi Allah kata apa? Fadhuku bima nasitum, rasakan oleh kamu apa yang kamu lupakan. Ayyumikum liqa ayyumikum haza, hari pertemuan ini Allah cakap ketika kita merayu macam tu, Allah cakap rasa kalau kamu azab kerana kamu melupakan hari pertemuan ini. Oleh kerana kita melupakan hari pertemuan dengan Allah Ta'ala, Allah cakap apa kat kita? Inna nasina, pada hari ini kami lupakan kamu. Dia tak boleh dah nanti. Dan ada juga Allah merekodkan dalam Al-Quran antaranya, apabila begitu malaikat pun datang tanya, alam ya'tikum nadhir, tak datang kepada kamu orang beri peringatan, orang bagi tazkirah? Bal, bahkan datang. Kemudian dia kata, dia menyesal, kata lau kunna nasma'auna, kalaulah dulu kami dengar, au naqilu, atau kami memikirkan, makun dari ashab-ashab, tidaklah kami termasuk orang yang berdosa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, InsyaAllah saya akan cerita pasal Al-Quran dan Quran dan sains dan Quran. Tapi biarlah permulaan ini, sebab Al-Quran itu memanglah tujuan asalnya bukan dia ketiga dari kulli syai', satu mukjizat menceritakan segala, tetapi tujuan asalnya ialah untuk alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi, dzalikal kitab la raiba fihi, inilah kitab la raiba fihi, tiada keraguan dalam hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jauh mana kita guna seperti itu? So saya mengambil kesempatan ini untuk kita sedarkan hal ini. Al-Quran lama bersama kita. Kita sebagai macam yang dah kali 50 tahun dah. Adakah kita menyempikan Al-Quran dalam hidup?
Saya nak bagi satu contoh lah. Tiba-tiba datang seorang perempuan cantik lah, macam Ashwarai ke whatever kan, datang itu kita. Dia baginya satu surat kan, baginya satu surat kita, tulisan India tu yang gunung-gunung. Bagi one of us, dia bagi okey, bagi pada ketuan lah, ketuan. Saya rasa lah kan, apa akan ketuan buat? Cuba tuan-tuan fikir. Okey, bagi saya lah, tengok nampak cantik Ashwarai ni kan, kita katakanlah ketika itu Ashwarai pun belum kahwin lagi lah kan, katakan kan, saya berkata wah, perempuan cantik kan, apa dia bagi? Saya akan ambil kertas ni, cari India mana sekalipun dia yang boleh baca betul apa yang dia tulis ni kan, apa yang dia tulis, nak tahu sangat. Itu satu example. Sebab apa kita nak tahu? Sebab dia penting. Bagi kita dia penting, betul. Bagi dia penting. Oh, cantik perempuan ni, mana tahu saya pun. Sebab dia ada significant value dalam hati kita. Kali-kali apabila Allah Ta'ala bagi kita surat dalam bentuk Al-Quran, hudan lil muttaqin, bahkan dia bermanfaat pada kita kan, rahmatan lil alamin. Adakah kita ni bersungguh-sungguh agaknya untuk ambil Al-Quran ni, nak faham apa ni Allah tulis kat aku ni? Tanya diri kita, adakah kita begitu? Atau kita nak jawab, oh Al-Quran ni pasal mana saya faham? Kalau kita jawab macam tu, maknanya apa? Kita rasa Allah tak penting. Ashwarai yang lebih penting pada Allah kan? Cuba kita muhasabah. Kadang-kadang kita tak sedar tau, kita tak sedar macam saya lah muhasabah. Kan saya ni orang Melayu, tak faham orang. Hidup dah 50 tahun, hampir 50 tahun. Apa yang saya nak jawab ketika bertemu dengan Allah Ta'ala? 50 tahun waktu. Cuba kita satu hari ambil satu huruf dan kita cuba tengok makna. Lama-lama kita dapat tahu juga apa Allah nak cakap kita kan. Dan tak, saya baca, kita tengok sahabat-sahabat Rasulullah tadi, tak perlu pun kita tahu satu Quran tu faham semua pun. Dia tahu satu dua ayat tu, dia amal semua, dia berubah semua. Takkan kita bagi 1000 ceramah di bawah kita tak berubah kan macam mana. Kita dapat ilmu sikit tu, insya-Allah kita berubah. Itu yang saya nak cuba bawa pada hari ini untuk kita bersahabat dengan kita. Satu lagi yang saya nak bagi contoh. Kalaulah saya ni keluar pagi-pagi, isteri saya datang, dia tulis list of barang yang saya nak beli. Abang, kalau boleh belikan gula 1 kilo, beras 1 kilo. Dia bagi 10 item. Dia bagi, saya pun ambil, saya pun pergi kerja. Balik dia tanya, abang ada, abang baca tadi tak nota yang dia bagi itu? Masa yang saya bagi. Wah, kita pun jawab, abang baca lah. Lepas tu, abang dah beli. Saya cakap, oh, abang tak beli lah ya. So isteri kita, what is perasaan isteri kita? Mesti dia frust kan? Dia subhanallah, kenapa dah tak beli, gula dah tak ada, tepung tak ada kan? Lalu saya tengok isteri saya muka berubah, saya kata, yang abang sayang kat ayah, abang minta maaf, abang baca 100 kali surat tu. Abang baca 100 kali, katakan confirm, memang saya baca 100 kali. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, apakah agaknya isteri kita rasa? Pertama dia rasa betul lah abang aku macam sayang aku lah baca 100 kali. Tapi apa manfaatnya dia baca 100 kali dan tak beli? So saya nak bawa kita berfikir. Kita baca Quran 1000 kali, 200 kali untuk menyatakan cinta kita pada Allah Ta'ala. Kita tak buat pun. Saya membuat contoh-contoh ni, tidaklah Allah itu sama dengan manusia. Tidak, na'udzubillah min dzalik. Tetapi untuk kita faham, kan senang kita nak faham. Kita buat perumpamaan dalam diri kita. Isteri kita tengok, wah. Tapi sekiranya saya bawa balik apa yang isteri saya tulis, bawa balik kat dia, yang ni semua yang suruh beli, abang dah beli dah, kan? Buatlah yang tak tamak lagi, yang sunat lagi tambah benda yang dia tak suruh beli, kita tambahlah lagi.
Lepas tu begitu yang tadi abang baca tadi 100 kali. Agaknya isteri tu tuan dengar, meloncat di atas kan. Macam ni suami aku sayang. Udahlah dia beli apa yang aku buat. Dia baca 100 kali. Disebabkan tulisan isteri. Dia sayang isteri dia baca. Ismail Meng, siapa kenal Ismail Meng yang mufti Zamzam? Dia kata, whose word is this? Saya dengar perkataan ini, saya tersentak semua lah. Sungguh. Kadang kita tak tahu. Kita bukan tak tahu, kita tak sedar. Dia kata, do you know whose word is this? Perkataan siapa yang kami baca ni? Perkataan Allah, pencipta kita. Kita tak rasa apa kadang-kadang. Walhal itu adalah perkataan Allah. Kan setengah orang yang boleh quote perkataan, katakan Tun Mahathir. Whatever lah, Roosevelt, apa kan. Kita bangga dalam presentation kita kan. Kita boleh quote perkataan-perkataan Allah. Kita tak bangga kan kita quote perkataan Allah. Siapa Allah itu? Raja bagi segala raja, Maliki Yaumiddin. So kita tanya diri kita, adakah benar-benar kita mencintai Allah? Bagaimana kita bertindak dengan Al-Quran ini? Dalam waktu yang singkat ini, saya berharap kata-kata yang saya sampaikan ini boleh memberi manfaat pada diri saya dan untuk saya berubah, dan juga mengharapkan tuan-tuan sekalian sesama kita untuk berubah. So kita baca Al-Quran ini, cuba ambil sikit-sikit tengok kan. Contohnya Al-Quran kata, waktu lillah tidaklah kamu bercakap dengan manusia perkara yang baik-baik. Takkan itu perlu ke tafsir lagi kan? Walaupun kita tak pandai tafsir, kita tengok ada ayat Al-Quran ni, ada yang muhkamat, yang jelas, ada yang mutasyabih. Yang mutasyabih itu bagi pada orang yang pandai, orang yang boleh menafsir. Tapi yang jelas kan, Allah kata aqimus solat, jadi kalau solat takkan itu susah. Wa qul lin nasi husna, cakap pada dengan manusia kata yang baik, jangan kata yang tak baik. Pada anak-anak sekalian, ramai budak-budak saya tengok hari ini, dalam Quran Allah Ta'ala dia bagi 3 perkara yang sangat penting terhadap mak bapak. Siapa boleh tolong? Kalau tak boleh, pakcik boleh tolong. Satunya, apabila kita dah tua terutamanya, tapi kalau kita jangan tua pun tak apa, mak bapak ni, fala takul lahum, jangan kata pada keduanya tak boleh. Ingat kan, kadang-kadang kita bila mak semua tu macam-macam. Apabila dia kata wala tanharhuma, jangan tinggikan suara pada kedua. Lepas tu yang ketiga, Allah pesan kat kita, waqulu qawlan karim, cakap dengan mereka kata-kata yang baik, perkataan yang berhormat. Ingat anak-anak sekalian, yang tua macam saya pun kena ingat, sebab kita pun anak orang juga, kita ada bapak-bapak juga. Itu perintah Allah. Perintah siapakah ini? Perintah Allah. Ya Allah kata ini. Setidak-tidaknya pakcik sampaikan hari ini apa yang Quran ada. Kan kita daripada hari ini kita semangat dan diri kita untuk kita amalkan yang kita tahu dari Quran. Saya sedia juga pada ketika itu, ada satu hari itu saya pergi ke situ, ada satu penceramah tu, dia marah sangat dengan ceramahnya. Dia kata apa? Bulan puasa ada untuk imam duduk depan baca qul ya ayyuhal kafirun alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Baca surah-surah pendek-pendek, bacalah Quran itu semua kita dah dengar. Dah hari-hari baca surah. Masya-Allah. Masya-Allah. Kan? Saya dengar tu saya sedih lah sebenarnya kan. Sebab apa? Bukanlah to certain extent adalah kebenaran dia untuk kita baca Quran yang lain, untuk kita dengar yang lain. Tetapi Quran yang itu pun kadang-kadang kita imam bacakan, kita duduk ni selama tak makan. Kalau suara dia sedap, sedap kan imam dia bacakan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Allah kata alhaakumut takatsur, bermegah-megahan itu telah melalaikan kamu hatta zurtumul maqabir, sampai ke kubur pun kamu masih lagi macam. Saya profesor, saya pangkat besar, saya ada rumah besar, saya businessman.
kita ni manusia ni, innal insana li hubbil khairi la syadid. Kan? Manusia ni benda-benda baik dunia ni syadid. Hubbil kecintaan ni sangat-sangat. Sehingga kan kita alhaqum takasur hatta zurtumul maqabir. Imam duduk depan baca ni, kalau kita faham, ya Allah, kita tengok kan, aku ni macam ni. Allah kata apa? Kalla saufa ta'lamun. Allah ingat kita, kalla, jangan, saufa, nanti, ta'lamun, kamu akan mengetahui ini. Akibat di perbuatan menunjuk ni, rasa diri besar, rasa bawa pergi surau tadi aku bawa kereta besar, orang lain bawa motor je. This is reality of life. Kita duduk belakang semayang ni kan, kita rasa kalau kita, sebab syaitan ni dia kacau kita kan. Memanglah tak salah beli kereta besar. Tapi kadang-kadang kita beli kereta besar, kita bangkang sahaja, oh, aku ni profesor, saya harus belajar, dia buat ingat aku mesti apa. Padahal kita tidak mempunyai apa-apa. Kita jadi begitu sebab Allah takdirkan begitu. Saya tak jadi begini sekala Allah tidak takdirkan begini. Semua pemberian Allah. Yang Allah akan tanya, latus aduna yauma izin anin naim. Allah tanya nikmat ilmu yang saya dapat, saya sampai tak pada orang? Saya amal tak sendiri? Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kamu cakap sesuatu yang kamu tidak lakukan? Kamu rabbatan inna Allah taqulu ma la taf'alun. Apa besarlah kemungkinan Allah di sisi Allah, kamu cakap apa yang kamu tidak lakukan. Itu peringatan Allah dalam Al-Quran. Dia beritahu, dia ingatkan kita, dia beritahu kat kita, sehingga Allah ni sangatlah bahasanya sangat lembut kan. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang menipu kamu daripada Tuhan kamu yang sangat mulia. Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Dia yang menciptakan kamu penuh sempurna, seimbang. Jadi sebenarnya kalau kita dengar Quran, kita cuba hayati Allah ni kan, maka kita nangis dengar. Sedangkan dia sangat berkuasa, dia boleh cakap, "Oi manusia," kan, macam tu kan. Tapi tak, Allah panggil kita dengan panggilan pujuk kali sangat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Kalau kita duduk belakang orang yang kita faham sikit, bukan semua. Ya Allah, Allah cakap dengan kita, ya ayyuhal insanu, wahai manusia, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang menipu kamu ni daripada Tuhan kamu yang karim, yang ciptakan kamu baik, sempurna, cantik kan, elok, handsome, seimbang, ada angka. Cuba kita mengambil sedikit sebanyak Al-Quran. Kita berubah kan. Hari ini saya datang, kita bercakap, insya-Allah saya berdoa saya itu berubah. Kita mengambil iktibar. Tak apalah, jangan tunggu lagi kuliah yang ke-20 lagi dah kan. Dan kata ada, kita tunggu lagi ustaz yang lebih tegak, yang lebih bagus yang kita tengah. Kadang-kadang kan macam mana tempat saya nak panggil ustaz-ustaz yang bagus saja kan, yang ada nama. Kalau panggil Ustaz Azhar, terus kita pun pergi ramai-ramai. Tapi bila macam itu semua dengan alhamdulillah, tak salah dengan Ustaz ni. Tak salah, aku tak salah pun bagi mereka. Tak apa. Tak apa saya nak beritahu kata, tak kira siapa sekalipun. Hatta sekiranya budak pun menegur kita dan perkataan itu benar, al-haqqu min rabbik, kebenaran itu daripada Tuhan. Fala takuna minal mumtarin. Janganlah kamu masuk mengira-ngira. Walaupun dia budak, walaupun siapa, hatta musuh kita sendiri sekali, kalau nasihat itu benar, maka ambil dan ubah. Sampai berapa ni? Pukul 9. Tapi kan dia tengok, walaupun tak pentinglah panjang, kita dengar sedikit menjadi dah. So nak bagi fantastik itu dia sebab Al-Quran beritahu kita antara kita tadi. Kita baca tu, bila kita baca macam tadi, Rabbana absarna wa sami'na, orang macam macam ya laitani kuntu turaba law kunna nasma'u naqilu kan.
kalau lakunya dengar dan memikirkan lima kunna fi ashabi saya. Ini adalah orang-orang yang dia mengeluh ketika berjumpa Allah Ta'ala. Kita baca Quran, kita fikir sebenarnya Quran ini suatu dia dah cerita futuristik. Dia dah bagi tahu dah masa depan ni nanti apa akan terjadi. So kita baca tu, kita ambil tiba supaya kita jangan termasuk golongan ini. Lalu kita dengar, kita baca, ya Allah, Allah dah tak bagi tahu dah. Kan? Ada orang yang nanti macam ni semua. So bila kita baca Quran tu, kita insya ya Allah, aku tak nak ada macam ni, aku lupa sekarang, aku syukur pada kaya aku ada masa. Kan kalau sudah manusia tak buat salah. Rasulullah pun cakap orang yang paling baik di kalangan kami ialah orang yang berdosa lalu dia bertaubat. Kalau kita tengok hadis ni kan, memang fantastik. Kalau kita fikir logik akal, orang yang paling baik orang tak pernah buat salah, betul? Takkan orang paling baik orang buat salah, dia bertaubat. Orang yang paling baik ialah orang tidak pernah buat salah. Tapi rekod mereka tak pernah buat salah. Hatta Allah dah bagi tahu kita Sayyidina Adam, nenek kita kan, orang pertama sekali datuk kita Adam alaihissalam nak turun di muka bumi, caranya ditipu oleh iblis. Dan saya tak setuju apabila orang cakap kalau Nabi Adam ada orang cakap dia tak makan buah kita duduk dalam syurga lagi. Sedangkan Al-Quran kata inni khalaqtu fil ardi khalifah, sungguhnya aku nak jadikan di muka bumi ni khalifah sebelum Nabi Adam itu. Kemudian mereka pun proteskan, ataj'alu fiha man yusiru fiha wa yusriku fiha. Maknanya nak beritahu, Allah dah beritahu Allah akan turunkan manusia ni ke muka bumi untuk menjadi khalifah. Maknanya confirm kita turun di muka bumi. Cumanya Allah Ta'ala bagikan cara penurunan yang itu begitu. Apa? Sebab nak hina Adam ke? Tidak. Allah bukan untuk menghina Adam, tetapi untuk memberitahu kita bahawa kita turun di muka bumi ini, kita ada musuh yang sangat jahat. Innahu lakum aduwwun mubin. Ya Bani Adam, alla ta'budu syaitan. Wahai Bani Adam, jangan kamu sembah syaitan, jangan ikut dia. Innahu, semua ini lakum bagi kamu aduwwun mubin, musuh yang sangat nyata. Tipu kita sentiasa. Kita rasa bangga pun itu daripada tipu dia. Tengok dalam surah Yusuf kan, di mana apabila Nabi Yusuf bagi tahu ayahnya, ya abati ini ra'aitu, dan juga aku nampak 11 bulan terbintang li pada aku sajidin, sujud. Apa? Dia jawab kan, la taksus, jangan kamu ceritakan pada abang-abang kamu, fayaki kaidah, semuanya dia akan buat mereka, buat buruk mereka. Lepas tu tiba-tiba ayat itu yang selepas itu dia kata, inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagi manusia musuh yang sangat nyata. Kenapa cerita-cerita ni tiba-tiba dia cerita pasal dia nampak bintang, kemudian tu dia Nabi Yaqub alaihissalam nasihatkan Nabi Yusuf, jangan beritahu pada abang kamu, nanti dia buat makar, dia buat buruk pada kamu, dia iri hati. Tiba-tiba inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Macam tak ada connection pada cerita. No, sangat connection. Akhir ayat itu Allah beritahu, sesungguhnya syaitan lah yang menggoda adik-adik beradik Nabi Yusuf ini, memberikan sifat-sifat buruk dalam mereka untuk bisa mencuri. Sebab syaitan tu sudah dalam diri kita. That's why kan kita tengok penurunan Nabi Adam alaihissalam di bumi pun cara begitu. Nak beritahu kat kita, ready, you come on earth, dekat bumi ni ada banyak musuh antara diri kita, nafsu kita dan syaitan pada Allah. So jangan ikut dia. Sifat bangga kita, sifat tak sedar, sifat lupa. Oleh kerana saya berjanji sedikit sebanyak untuk menceritakan pasal Al-Quran dan juga fantastiknya Al-Quran ini. Bukan hanya saja dia bercerita pasal petunjuk, pasal futuristik apa yang akan berlaku, pasal perangai manusia, kan? Betul tak Al-Quran? Apabila Quran cakap, dia nak beritahu kita, panggil kita, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yusfiku dima. Apakah kamu nak jadikan muka bumi ini man yufsidu fiha, orang yang membuat rosakan di dalamnya, wa yusfiku dima, dan menumpah darah. Is it true or not? Kalau kita tengok seluruh dunia, hatta ke hari ini, orang membunuh-bunuh.
Sepatutnya bila kita baca Quran, kata subhanallah, Maha suci Allah, benarnya Engkau ya Allah. Kalau Al-Quran ni tak benar, dia tak bagi satu prediction yang macam tu, kan? Kita tengok manusia ni semua baik, oh tak betul Al-Quran ni, kan? Betul tak? Bahkan Quran ni sangat benar sehingga kan betul sehingga hari ini manusia tu panggil macam. Kita buat kerosakan fil bahri wal bahri, muka bumi, daripada muka bumi dan juga laut. Habis tahu kita di sekolah, kan? Okey, saya nak beritahu contohnya. Sekarang kita nampak buat baik, perkara baik kita. Okey, sekarang kita guna elektrik, power generation, kan? Kita guna fossil fuel, kita bakar. Tapi fossil fuel kita yang kita bakar ni, dia menyebabkan global warming, keluar carbon emission. Carbon emission, before I'm talking about carbon emission the whole world now. In fact, tahun ini saya tengok dalam berita, ingat 2 weeks ago, dalam 2 minggu lepas, bumi mencapai tahap suhu yang tertinggi yang pernah ada dan menyebabkan ice melting dan sebagainya because of carbon emission. Sebab kita guna fossil fuel, kita bakar ni, karbon bertambah. Dan saya sebab tadi saya Tuan Pengurusi dia cerita pasal surah Yasin. Saya nak bawa surah Yasin ni, ayat 80. Tapi saya tak bawa ayat tu, ayat yang tadi, kan? Sebab dia dah beritahu kita takkan nak bagi benda sama, kan? Nak bagi bertambah sikit ayat lain. Kita pergi pada ayat 60. Allah kata allazi ja'ala lakum minasyajaril akhdar nara fa idza antum minhu tufidun. Allazi ja'ala lakum, dialah yang menjadikan bagi kamu minasyajaril akhdar, daripada pokok yang hijau, nara, api, atau dalam konteks ini sebagai seorang saintis saya kata energy. Fa idza antum minhu tufidun, kamu kemudiannya tukidun, kamu kombas, kamu bakar. Tuan-tuan tahu tak? Okey, rupa-rupanya pada hari ini seluruh dunia membicarakan biomass, kan? Biomass, ambil daripada biomass pokok untuk jadikan source of energy. Dia kata green sebab dia tak contribute carbon ke udara. Sebab kita ambil carbon tu, pokok tu ambil carbon tu balik, hidup, dan kita tebang, bakar, habis hidup, kan? Kita guna. Jadi carbon tak bertambah di muka bumi. Maka semua orang sekarang ni nak gunakan biomass pokok sebagai energi. Bila saya tengok ayat ni, saya kata Masya Allah, Subhanallah, Tabarakallah. Allah tak berselindung langsung kalau kita belajar sains. Sebab saya pendidikan saya sains, kan? Kita belajar sains. Okey, saya tak cerita pasal Quran, cerita bahasa Arab dulu. Kita cerita. Kalau kita buat allazi ja'alakum minasyajaril nara fa iza antum minhu tuqidun, kita buang kataan akhdar, hijau tu kita buang. Terus saja, betul tak ayat tu? Betul. There's nothing wrong with that sentence. Ayat itu tetap betul. Tetapi kenapa Allah Ta'ala nak sebut perkataan hijau, akhdar? Allazi ja'ala lakum minasyajaril akhdar nara. Kemudian Allah kata fa iza antum minhu tuqidun. Rupanya orang belajar sains, akhdar ni, hijau ni, dalam pokok ni is chlorophyll. Bagilah main pupuk mana sekalipun, bawa dapat tengok akhdar is chlorophyll. Apa tugas chlorophyll? Chlorophyll ni dia ambil tenaga energi yang datang daripada matahari, sun ni, ambil, dia buat fotosintesis. Anak-anak belajar fotosintesis, kan? So dia trap energi itu dalam bentuk fotosintesis. Dia buat carbon bonding. Carbon bonding ni ialah, kalau kita tengok pokok tu dia berdiri, ialah dia rangkaian carbon tu, dia gabung membentuk hemiselulose, selulose, carbon, sugar, kan? Dia bentuk dan membentuk struktur diri dia. Sebanyak 96% daripada pokok itu adalah CHO, carbon dan hidrogen saja. Kemudian dia membentuk hemiselulose, selulose, semua itulah lignin dan sebagainya, kan? Itu dari teknikal saya tak sebut. Tapi maknanya akhdar tu tadi sangat penting berada di situ. Chlorophyll dia buat macam tu, dia buat carbon bonding. Maknanya dia simpan tenaga dalam bentuk ikatan dia. Lepas tu Allah kata fa'iza antum minhu tuqidun. Kemudian kamu tuqidun, kamu kombas dia. Rupanya dalam power station ini, proses combustion ialah kita bagi tenaga supaya ikatan karbon itu dia pecah. Bila dia pecah, tenaga tadi keluar dan kita convert into electricity. Dan banyak lagi combustion yang berlaku. Perkataan tuqidun itu sendiri, subhanallah. Bila saya tengok Quran, ya Allah Tuhan, kita baru hari ini sedar bahawa talking about biomass, kan? Aku lama dah beritahu.
Tidakkah Al-Quran ini satu kitab yang benar daripada Allah Ta'ala dan bukannya daripada Nabi pada Muhammad SAW dan dicipta? Tak mungkin Nabi SAW tahu. Ajaib tak? Fantastik tak ayat Quran? Fantastik kan? Okey, saya ambil satu ayat lagi. Allah ceritakan pasal orang yang diazab oleh Allah Ta'ala, dibakar oleh Allah Ta'ala. Allah kata apa? Selepas kita bakar mereka ini, badalna juludu, kami gantikan, kami baharui juludu, apa ni? Kulit mereka, liyazuqul azab, supaya mereka merasakan azab. Liyazuqul azab, maknanya kalau tak ditukar kulit, dia tak rasa azab. Pada hari ini, para saintis kan, kita ni, dermis kita ni, kulit kita ni, dia ada dua tuan-tuan. Dia ada epidermis kita panggil, bahagian atas, dan dia ada bawah kan? Dan saintis menjumpai bahawa rupanya Allah jadikan manusia ni, sensor kita, nerves kita, dia duduk dekat epidermis, mostly duduk kat situ. Jadi kalau deep injury, kalau berlaku kelukaan yang dalam, kita tak rasa sangat, dan mungkin tak rasa sakit. Sekarang confirm. Jadi saintis ni bila dia buat kajian macam ni, subhanallah, ayat Quran tadi Allah begitu kata kalau dah lepas bakar, dah habis semua, dah rasa sakit, badalna juludu, kami akan ganti mereka dengan kulit yang baru, liyazuqul azab, supaya mereka merasakan azab. Maknanya saya tidak, ya Allah, kalau tak Allah tak ganti kulit baru, tak sakit dah. Tapi Allah gantikan yang baru, liyazuqul azab, supaya mereka merasakan azab itu. Tapi scientific value dia, bahawa kulit itulah tempat untuk merasa azab. 6 orang saintis masuk Islam because of that. Sebab mustahil Muhammad SAW itu mengetahui. Macam tu sekali saintifiknya. Nampak tak Al-Quran itu begitu fantastik? Kita berajabah, kita sangat ajaib. Tibyana likulli syai', menyatakan segala sesuatu. Bukan hanya dia menceritakan pasal akidah kita, pasal what happened to us in the future. Bukan sahaja begitu, tapi dia membantu kita untuk beritahu kita pasal energi mana yang nak ambil supaya green energy. Now, develop green energy. Itu yang saya cuba buat dengan tuan kan? Develop untuk jaga bumi. Sains pun Allah beritahu kita. Dan masa saya di Jepun, ada seorang bercerita dengan saya, kan cerita bagaimana Allah mengeksplain pasal bayi yang dikandung mudrah. Kataan mudrah, masuk mudrah ini ialah kalau dalam bahasa Arab dia ada daging yang kita macam ada rupa dia kan, kita masuk dalam mulut, mama gitu, lepas, itulah mudrah. Itu one profesor di Jepun, dia masukkan kamera berjanin tu, dia sampai pada tahap yang mudrah itu yang Allah explain dalam Quran. Saya lupa ayatnya, saya minta maaf, tapi saya ingat kata-katanya mudrah. So dia tanya pada orang ulama yang faham, mudrah ni maksudnya apa? Dan ulama tu cakap betul lah, ambil daging ni, mama-mama keluarkan, itulah mudrah. Dia melihat bahawa sungguhlah dalam tu, kamera tu macam tu. That what is so precisely menceritakan tentang bagaimana janin terbentuk kan dalam surah An-Nur kan, saya tak ingat. So begitu sekali. So dia pun masuk Islam because dia terkejut. Mustahillah Muhammad SAW tahu benda ni. Ada dua dia. Kalau kemungkinan, pertama Muhammad ni memang seorang saintis pada ketika itu, dan dia ada alat, dia ambil tu perempuan yang mengandung dia atau isteri yang mengandung, masuk dalam kamera, tengok daripada day 1, day 2, day 3 sampai lahir. Semua proses itu berlaku dengan begitu tepat sekali, lalu dia buat ayat Quran, which is tak mungkin kan, sangat tidak mungkin. Dan option yang kedua ialah ayat Quran itu memang daripada Allah, Tuhan yang sebenar, yang datang kepada kita untuk memberitahu manusia kan? Dan dia mengambil option itu, maka dia percayalah sungguh-sungguhnya bahawa Al-Quran ini daripada Tuhan yang Rabbul Alamin. Berimanlah, percaya sesungguhnya syurga itu benar, neraka itu benar, perjumpaan dengan Allah itu benar, dan dia beriman. Dan kita baca Al-Quran zalika kita dari bagi kita ini petunjuk bagi orang bertakwa, bukan hanya untuk Arab akhirat, petunjuk juga untuk sains kita contohnya.
So fantastiknya Al-Quran. So jangan tinggalkan Al-Quran. Anak-anak, pakcik berbesar, ini dah tua, dah hujung dah, nak belajar bahasa Arab pun dah lembab, kan? Belajarlah sungguh-sungguh. Kan yang kita yang dah hujung ni tak apa, kita belajar sikit-sikit pun tak apa, tahu sikit-sikit pun tak apa. Kita amallah apa yang kita. Daripada hari ini kita bermula untuk mengamalkan apa yang kita. Untuk saya, sebelum saya habisi tazkirah saya yang pendek ini, kan? Saya nak bawa satu lagi khas, kan? Tuan-tuan dan puan sekalian, kita hari-hari solat. Kalau dalam government sekarang, kita ada dipanggil apa tak? Aku janji. Kan, saya kerja dengan government, dia ada aku janji, kan. Saya tak tahu untuk pengarah saya panggil sebab aku janji. Maka kami, kan, rakyat Malaysia ataupun pekerja free belakang semua-semua dan berjanji. Tuan-tuan sekalian, sedarkah kita sebagai seorang Islam yang tidak meninggalkan solat yang fardu setidak-tidaknya 5 kali sahaja. Kita semayang, kita berdiri dengan tenang, kita kata Allahu Akbar. Ya Allah, Kau yang Maha Besar, Allah yang Maha Besar. Itu apa kita cakap selepas itu? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar kabira, Allah Engkau yang Maha Besar, kan? Wa subhanallahi bukratan wa asila. Maha suci Engkau daripada pagi sampai petang. Full phrase kita cakap dia, ya Allah, pujian ni pada Engkau daripada pagi sampai petang. Itu sebabnya kita baca apa-apa pun nak cakap, ya Allah. Orang penceramah Alhamdulillahirabbil alamin kita sebutkan wassalatu wassalam. Bukan kerana dia ritual, bukan kerana dia adat, kerana dia merupakan suatu perkataan yang kita kena puji Allah. Tak kira lah kita bagi ceramah ke atau kita bagi kuliah bukan apa ni sains ke apa ke, kita kena puji Allah sebab Allah segala-galanya. Itu satu. Lepas kita puji Allah Ta'ala, kita cakap, ini aku janji di depan Allah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati. Wajjahtu, aku hadapkan wajahku, atau aku serahkan diriku ini. Wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ardh, kepada Dia yang mendirikan langit dan bumi. Hanif, dengan begitu lurus sekali, dengan ikhlas ni. Itu yang kita cakap di depan Allah Ta'ala. Kita duduk berdiri di depan Allah, kita cakap macam. Kemudian kita start ikrar. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya inna solati, solatku ini, wa nusuki, segala ibadahku, wa mahyaya, segala kehidupanku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya senya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan sekalian. Ingat ni ikrar kita. La syarika lahu wa bidzalika. Tiada sekutu baginya, tak ada syarikat. Kita takkan buat benda yang buruk-buruk ni. Wa bidzalika umirtu, kerana demikian itu aku diperintah. Wa ana minal muslimin, khususnya aku termasuk orang yang berserah. Kita kejap kita solat, kita akan sebut perkataan ini, kita cakap ya Allah Ta'ala. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dan demikian itu aku diperintah dan aku ya Allah termasuk orang yang berserah diri pada. Kali-kali lepas solat kita keluar, kita ambil selipar. Apakah kita nak cakap begitu? Wa bidzalika umirtu, yang aku diperintah. Kali-kali kita tengah makan, nanti kita umpat sian-sian, kita burukkan orang. Kali-kali kita balik rumah, kita maki anak isteri kita. Apakah kita nak cakap wa bidzalika umirtu? Atau kita memang orang yang betul-betul kita tak terus, kita tak benar dalam ikrar kita kepada Allah. Kita janji, kita solat dan kita janji begitu depan Allah. Kali-kali balik kita sentiasa buat dosa, tak rasa apa. Adakah kita penipu? Tanya dia. Saya tanya dia, penipu tak saya?
Tadi janji Allah tak ada. Kan? Saya nak bawa ini ialah supaya kita merasakan kita solat, kita berikrar, kita berjanji. Dapatlah kita rasakan sebenarnya kita solat ni apa. Actually apa yang kita sebut. Kalau begitulah kita sedar, begitulah kita akan cuba praktikan. Sungguh-sungguh inna solat tanha dan alil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya solat itu mencegah daripada fahsya dan munkar. Itu tak lupa. Kecuali kita bersemayang, kita solat, kita bertemu dengan Allah, kita berikrar dengan Allah, dan kita bohong. Adakah kita bohong? Tanya ni kita sendiri. Adakah aku bohong? Kadang-kadang kita pergi kerja, kita ngelat kerja. Sedangkan kita khalifah Allah. Kita kalau pun saya tak suka isap rokok. Tapi kalau isap rokok sekalipun, kan, ada ulama menyatakan makruh, tak apalah bila dia. Adakah selepas kita mengisap rokok, kita buang puntung dan pintu? Dan kita nak bagi tahu kita buang puntung tu tadi bahawa bizalika benar. Dan demikian juga aku diperintah, sedangkan kita di khalifah Allah di muka bumi, iqamatul din wa siyasatul dunia bi. Kan, untuk menjaga dunia ini daripada rosak. Wala tufsidu fil ardh. Jangan kita buat rosakkan muka bumi. So kita potong rokok sesaja, suka buat. Anak-anak sekarang kalau beli makan coklat tu ambil, buang yang berkata. Jangan begitu. Kan, jangan begitu. So saya akhir kata sangat-sangat minta maaf sekiranya kata-kata saya banyak silapnya atau menyinggung tuan-tuan dan puan sekalian. Itu bukanlah tujuan saya. Sebelum saya akhir ini, saya nak bagi share sikit satu pengalaman saya buat kereta. Buat kereta saya suka dengar review itu. Tiba salah satu buatnya ustazah yang mengajar ketika itu. Dan dia baru salah saya dengar. Akhirnya dia kata, tuan-tuan, ustazah nak bagi tahu tadi dalam kapten bang ustazah tulis saja. Ustazah nak baca saja. So dia pun baca, dia kata, sajak dia kata, kalaulah ini waktu saat terakhir bagi, maka aku ingin sungguh-sungguh aku akhirnya dalam keadaan sujud pada Allah Ta'ala. Lebih kurang yang dibuat saja dia. Kalaulah waktu ini adalah waktu terakhir waktu, aku ingin aku memohon ampun daripada mak bapak. Macam itulah semua disebut dan semua disebut. Saya dengar tuan-tuan, saya nangis. Memang sajak yang itu sedap sekali. Jarang orang perempuan bagi ceramah saya nangis. Tapi kali saya dengar saja dia saya nangis. Apa iktibar? Saya nangis sebab iktibar dia tuan-tuan. Kita tak tahu. Mungkin hari ini ada waktu kita akhir. Wa qada ajala tu kita tak tahu. Kan Allah kata wa qad ja'ala summa qada ajala. Wa ajalun musamman indahu, satu tempoh waktu tertentu di sisi Allah dia yang tahu. Dan kita tak tahu, saya pun tak tahu bila saya nak meninggal, bila saya nak bertemu dengan Allah. Tantang lepas ni keluar je saya meninggal, atau tuan-tuan sekalian, atau besok kita dengar orang. Tapi isunya sebab kita tak tahu, itulah kita bersungguh-sungguh tuan-tuan, supaya akhir kalam saya ni bukan kata-kata dosa. Kalau saya makan nasi, saya tak tahu adakah nasi ini nasi terakhir bagi saya. Saya make sure nasi ini saya bukan nasi yang saya ambil daripada duit yang haram. Sebab saya tak nak bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan dosa, makan benda yang haram. Itu sebabnya Allah ajar, Rasulullah ajar kita doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kan? Berkatilah wa qina adzabannar, jauhlah azab. Sebab apa? Kalau kita dengar azab, kita tak mahu makan daripada duit yang dosa, duit yang haram. Kita bekerja, kita mengelak, kan kita mati ketika itu. Just imagine, kita tak tahu adakah kita bertemu dengan Allah. So jadi kalau kita, bila kita tengokkan, kita sangat-sangat berharap, kita jaga diri kita supaya we don't know, kan, supaya akhir kalam kita itu bukanlah kalam-kalam yang dosa. Jadi kalau kita begitu, kita sentiasa sebaik mungkin untuk menjaga diri kita daripada terjerumus. Walaupun manusia ini selalu terjerumus, tapi kita cepat-cepat kita sedar kita apa-apa
kita sedang astagfirullahaladzim. Macam tu. So saya sudahi dengan aku kau ijazah astagfirullahaladzim. So saya mohon ampun maaf sekiranya ada salah dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Fadil Profesor Dr. Haji Muhammad Daumil Mahat di atas kuliah yang saya rasa cukup memberi kesan kepada jiwa-jiwa kita yang mendengar sebentar tadi. Dan kalau tengok gambar yang diiklankan, nampak Prof ni nampak ganas sebenarnya, nampak wajah tu, tapi selepas kita tengok sebenarnya dia tidak mencerminkan gambar tu, tak mencerminkan orangnya. Orang sebenarnya kita tengok sangat lembut dan kuliah yang disampaikan juga dalam keadaan yang penuh hikmah. Jadi saya rasa Ustaz Hakim mungkin boleh booking lah sebulan sekali ke untuk kita, sebab kita rasa tak puas lagi dengar kan. Jadi apa yang disampaikan tu saya rasa memang cukup memberi kesan kepada jiwa kita. Yang mana yang isap rokok tu mungkin yang rokok yang datang sebelum maghrib tadi tu mungkin rokok yang terakhir. Kalau betul-betul lah, kalau betul-betul lah memberi kesan. Sebab itu yang dari segi rokok lah. Dari segi ayat-ayat Al-Quran yang sepatutnya memang memberi kesan pada kita, pada hari ini ada beberapa grup send tentang ayat-ayat yang pernah dikongsi dalam majalah Gila-Gila. Kalau dalam majalah Gila-Gila tu pun kita boleh jadikan pedoman, maknanya dia meramalkan, majalah Gila-Gila tu terbit tahun 1993. Dia meramalkan bahawa pada masa akan datang orang bawa penoreh getah, akan guna handphone, budak sekolah bawa komputer di sekolah. Maknanya benda tu dah berlaku. Begitu juga betapa besarnya sepatutnya kita merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran. Jadi saya rasa itu saja pada malam ini. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Tanggupkan bila kita batal.